أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, selamat datang kepada semuanya. Diucapkan Alhamdulillah dapat mengikuti FB Live Perbadanan Wakaf Selangor. Dan sebelum kita mulakan perkongsian ilmu kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mulakan majlis ilmu ini dengan Ummul Kitab Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Juga kita mulakan dengan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali tuan-tuan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Barang siapa yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atas orang itu 10 kali. Kita selawat ke atas Nabi itu tuan-tuan adalah satu doa, dan bila mana Allah selawat ke atas kita itu adalah satu rahmat. Alhamdulillah, riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan, apa khabar? Hendak semuanya dalam keadaan yang sihat. Kalau ada yang tidak sihat itu sama-sama kita berusaha dan kita mendoakan agar kembali sihat. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita mula juga majlis ilmu ini, apa kata pakat ramai-ramai share-sharekan dahulu, like video ini, FB Live ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, agar ramai lagi sahabat-sahabat kita dekat luar sana dapat mengikuti majlis ilmu pada pagi hari ini. Tuan-tuan, hari ini special majlis ilmu ni tuan-tuan, sebab kita mengadakan FB Live ini pada 9 Zulhijjah. Hari ini hari Arafah. Jadi mendengar majlis ilmu ini adalah salah satu amalan yang baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sekali lagi saya seru ringan-ringankan jari kita tuan-tuan, share-sharekan live ini supaya dapat ramai lagi yang mengikuti majlis ilmu ni. Kadang-kadang ada orang segan tuan-tuan, dia nak share ni, dia kata ustaz, alah nanti kalau saya share dekat kawan-kawan, dekat grup kawan-kawan, dekat grup rumah saya, persatuan saya, nanti orang kata saya ni alim pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni bukan soal alim ke tidak, soal ustaz ke tidak, tapi nak menyebarkan kebaikan. Nabi SAW kata apa? Balighu anni walau ayah. Kalau orang tu dapat kebaikan di atas apa yang kita share, kita pun dapat pahala dia yang sama. Sesuai dengan hadis Nabi itu tadi, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Jadi ringan-ringankan tangan kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, share-sharekan benda ini. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, alhamdulillah. Dalam segmen inspirasi wakaf ini dengan tajuk wakaf pengorbanan harta untuk akhirat. Jadi live kita ni tak lama tuan-tuan dirahmati Allah, dalam 15 minit ke 20 minit ke 25 minit insya-Allah. Jadi sama-sama kita duduk sekejap, sambil-sambil mungkin buat susu anak, sambil-sambil memasak, sambil-sambil menjahit, sambil-sambil kita duduk berehat. Zaman-zaman pandemik ni, PKP ni, duduk kat rumah, bukalah Facebook Perbadanan Wakaf Selangor ni, sama-sama like, sama-sama share, sama-sama tengok live ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baiklah, alhamdulillah. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, kita berada dalam satu bulan, iaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini kemuncak bagi amalan umat Islam. Berkumpulnya umat Islam di tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi apa yang dimaksudkan dengan wakaf pengorbanan harta untuk akhirat? Kita tengok maksud bulan Zulhijjah tu sendiri tuan-tuan, dan besok kita akan menyambut Aidul Adha. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, bulan Zulhijjah. Zulhijjah ni apa maksud dia? Zulhijjah. Zul itu maksud dia yang empunya. Hijjah itu maksud dia haji, yang empunya haji. Jadi tepatlah Zulhijjah itu maksudnya dia adalah bulan haji. Besok kita akan menyambut Aidul Adha ataupun disebut Hari Raya Korban atau juga disebut Hari Raya Haji.
Jadi Aidul Adha itu maksud dia Aidun. Aid itu perayaan, Adha itu waktu duha. Jadi pada waktu besok akan bermulanya amalan penyembelihan korban. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, bermulanya pengorbanan dalam bulan Zulhijjah ini, kalau kita lihat sejarah sedikit, nak kita kaitkan dengan wakaf ni, pengorbanan harta untuk akhirat, kita akan lihat sirah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga anak Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kita dapat lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah dalam surah As-Saffat ayat 103 hingga 107 bagaimana mimpi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim, memerintahkan agar Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail pun tahu bahawa Allah telah perintahkan ayahnya Nabi Ibrahim untuk sembelih dia. Adakah Nabi Ibrahim mengelak? Tidak. Malah Nabi Ibrahim merealisasikan mimpi itu, perintah Allah itu dengan nak menyembelih anaknya. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah gantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan binatang ataupun kibas yang besar. Ini disebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadza lahuwal bala'ul mubin fanadainahu bidhibhin azim. Sadaqallahul azim. Inna hadza, Allah bagi tahu ini adalah bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, mubin. Ujian yang nyata buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim taat, sami'na wa ata'na. Itu yang pertama. Fanadainahu bidhibhin azim. Kemudian Allah gantikan Nabi Ismail itu dengan kibas yang besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, yang pertama memang kita dapat lihat sami'na wa ata'na. Kami taat, kami dengar, kami taat. Itu yang ditunaikan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Dia patuh perintah Allah untuk sembelih anak dia. Yang kedua, bukan sahaja dengar, patuh, tetapi ini kunci yang kedua tuan-tuan. Percaya dan yakin yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatur sesuatu yang lebih baik. Tuan-tuan bayangkan, nak tunggu Nabi Ismail lahir ini tuan-tuan berpuluh tahun. Malah Nabi Ismail ini adalah anak Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, isteri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Isteri pertama Siti Sarah, belum dikurniakan zuriat lagi pada ketika itu. Nabi Ismail lahir dahulu, kemudian berbelas tahun kemudian barulah lahirnya Nabi Ishaq alaihissalam. Dah lah nak tunggu anak ni lama tuan-tuan, zuriat ni lama, tiba-tiba dah lahir anak tuan-tuan, nak kena sembelih pula. Allahu Akbar. Samalah konsep dia dengan kita tuan-tuan dirahmati Allah, pengorbanan harta untuk akhirat. Kita ni kerja penat-penat, kumpul duit tuan-tuan, nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli tanah, kumpul aset dan sebagainya. Tiba-tiba nak kena sedekah pula, nak kena wakaf pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sinilah ujian buat kita. Allah minta bagi pinjam semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas dalam Quran bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Sadaqallahul azim. Siapa yang nak bagi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik pinjaman, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, maka Allah akan ganti, Allah akan balas dengan sebanyak-banyak gantian. Tengok ayat ni tuan-tuan. Allah yang kurniakan kita rezeki, kemudian Allah minta pinjam pula kepada kita ni, pulang balik pada Allah SWT. Nak buat ke tak nak buat? Cantiknya ayat suci Al-Quran ni tuan-tuan. Allah sebut, siapa yang nak bagi pinjam dengan sebaik-baik pinjaman. Allah tak minta sebanyak-banyak pinjaman, tapi Allah sebut qardan hasanah, sebaik-baik pinjaman. Nak bagi Allah ni yang sebaik-baik. Kemudian yang cantik lagi ayat ni, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Yang nak bagi ganti lebih banyak ni Allah. Kita bagi je yang paling baik, yang nak bagi paling banyak ni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh tuan-tuan dirahmati Allah, kita ada RM100 untuk susu anak kita dah beli, beras untuk keluarga dah beli, pampers susu anak dah beli, nafkah untuk anak-anak belanja sekolah, isteri pun kita dah bagi. Kita ada baki lagi, ambil RM100. Tak payah banyak lah tuan-tuan, RM50 lah kata. RM50 ni, aku nak beli jam lah. Kita dah ada banyak jam. Aku ada RM50, nak beli kasut lah. Kita dah banyak kasut yang cantik-cantik. Ada RM50, nak beli beg lah. Beg pun dah banyak juga. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, muhasabah diri kita tuan-tuan. Ada lebih ni tadi setelah tolak yang wajib, apa salah kita wakafkan tuan-tuan, apa salah kita sedekahkan tuan-tuan. Hari ini secara
hujung tangan. Hari ni hari Arafah, 9 Zulhijjah. Selain kita digalakkan untuk berpuasa sunat, kita digalakkan untuk berzikir, kita digalakkan untuk apa lagi tuan-tuan, mengaji Al-Quran. Dan ini tuan-tuan, yang ketiga, kita digalakkan untuk bersedekah, berwakaf. Dengan RM50 kita ada hari ini dalam akaun kita ada, tuan-tuan dirahmati Allah. Aku nak berwakaf hari ini. Aku nak bersedekah hari ini. Hari ini hari Arafah. Belum tentu tahun hadapan usia aku panjang lagi untuk aku berwakaf. Belum tentu masa hadapan, tahun hadapan, belum tentu aku jumpa lagi 9 Zulhijjah. Belum tentu aku bertemu lagi dengan hari Arafah ni untuk aku bersedekah. Hari ini aku ada duit lebih. Hari ini aku bercita-cita. Hari ini aku berwawasan. Hari ini aku menanam impian. Aku mesti berwakaf walau apa jadi sekalipun. Sebab apa? Aku tidak pernah mengetahui adakah aku akan bertemu hari raya haji tahun hadapan. Hari ini adalah hari ini. Yang terbaik adalah hari ini. Sebab kita punya nyawa kita hanya hari ini. Malah bukan hari ini tuan-tuan. Saat ini sahajalah nyawa yang kita tahu, yang kita ada. Yang akan datang kita belum tahu lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itulah yang disebut sebagai pengorbanan harta untuk akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam live-live yang sebelum ini yang kita telah sediakan di Perbadanan Wakaf Selangor, video pendek yang kita telah sediakan di Perbadanan Wakaf Selangor, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah jelaskan dah bagaimana maksud wakaf, rukun wakaf, harta yang boleh diwakafkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingatlah, wakaf ni dari sudut lughah maksud dia wakaf, waqafa, berhenti, tertahan. Jadi sudut istilah, kita menyerahkan harta yang kekal ainnya. Maksudnya harta yang kekal fizikalnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Islam. Dan mutakhir ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, di akhir-akhir zaman ini jumhur ulama telah mengharuskan untuk kita berwakaf secara wakaf tunai. Malah di Selangor tuan-tuan, wakaf tunai ni tadi, duit yang kita wakafkan, katalah RM10 yang kita wakafkan. RM10 itu wakaf. Dengan RM10 itu tadi, Perbadanan Wakaf Selangor selaku pemegang amanah di negeri Selangor, wakaf ni kita akan bangunkan aset-aset, kita akan tukarkan dia jadi aset kekal. Sebagai contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru sahaja lagi kita agihkan sumbangan. Seminggu yang lepas, 2 minggu yang lepas, masih panas lagi tuan-tuan. Kalau kata bahasa orang sekarang ni, macam pisang goreng lah tuan-tuan. Masih panas lagi cerita ini tuan-tuan. Di mana Perbadanan Wakaf Selangor telah pun menyumbangkan 15 unit kerusi roda, wheelchair kepada 4 buah hospital. Yang mana Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Hospital Sabak Bernam, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Hospital Kuala Kubu Baru, Hospital Tanjung Karang. Jadi tuan-tuan, Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang seperti yang kita tahu sekarang sedang menghadapi saat-saat kritikal. Sebab apa? Pandemik COVID-19. Jadi duit tuan-tuan yang dirahmati Allah, duit wakaf tuan-tuan tadi kita tukarkan jadi kerusi roda, kita bekalkan dekat Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Hospital Tanjung Karang, Hospital Sabak Bernam, 15 unit kerusi roda. Manakala di Hospital Kuala Kubu Baru pula kita bekalkan, kita berikan sumbangan wakaf daripada duit wakaf tuan-tuan, 10 unit kerusi roda dekat Hospital Kuala Kubu Baru dan juga tilam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita menyahut sebenarnya seruan nasional, kita menyahut seruan kebangsaan. Sama-sama kita jaga kita, sama-sama kita bantu kita untuk kita melaksanakan wakaf ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan pada waktu sekarang ini kita bekalkan kerusi roda. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, duit wakaf tuan-tuan ni tadi telah pun kita tukar jadi aset kekal. Jadi dah bermula dah manfaat untuk tuan-tuan. Di saat tuan-tuan melihat live ini pun dah dapat satu kebaikan dah. Dah dapat pahala dah. Orang nak dengar pahala tuan-tuan. Ibnu Katsir sebut ni kebaikan. Dah dapat dah satu pahala. Kemudian apabila hujung jari kita ini buat online, nak datang kaunter wakaf Selangor jauh. Kemudian ni PKP, nak seberang daerah, nak rentah negeri tak boleh. Jadi tuan-tuan tak payah pening, tak payah susahkan diri. Online saja tuan-tuan. Kalau tak boleh, minta anak-anak, minta cucu, minta orang yang boleh buatkan secara online terus tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang seterusnya dapat pahala lagi bila mana duit tu dah masuk ke dalam akaun wakaf tunai di Perbadanan Wakaf Selangor. Kemudian kita sumbangkan pula. Kemudian ada petugas kesihatan yang pegang kerusi roda tu, ada pesakit yang duduk ditolak. Selagi mana kerusi roda itu ditolak dalam hospital ke hulu ke hilir untuk membantu mereka yang sakit, selagi itulah pahala dia mengalir buat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah Akbar. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, banyak lagi agihan sumbangan wakaf yang tuan-tuan boleh tengok dekat laman web rasmi kami, dan juga boleh follow web page
Perbadanan Wakaf Selangor ni, Facebook Perbadanan Wakaf Selangor ni, kita lihat aktiviti semasa, tazkirah-tazkirah ringkas, kemudian kongsikan tuan-tuan dan rahmati Allah. Mungkin saya boleh sebutkan juga di sini tuan-tuan, saya ambil kesempatan pada live yang ada ini, antara bentuk sumbangan yang kita dah bagi, sebab ada orang memang dia nak tahu sangat, dia dah berwakaf ni, ke mana duit wakaf dia pergi. Jadi tuan-tuan, duit wakaf tuan-tuan ni selamat dan telah disalurkan kepada sekolah, mahat tahfiz, masjid, surau. Alhamdulillah. Saya mungkin sebutkan beberapa di sini tuan-tuan. Yang pertama, kita dah agihkan sumbangan tuan-tuan yang dirahmati Allah pada tahun lepas ni. Contoh dia, Sekolah Kebangsaan Seri Puteri Cyberjaya, RM40,000. Kemudian untuk Sekolah Kebangsaan Kampung Medan, Teluk Panglima Garang, RM30,000. Kemudian untuk masjid pula, kita bagi Masjid An-Nur, Sungai Haji Durrani, Sungai Besar, RM33,000 plus. Kemudian untuk surau pula, kita agihkan untuk Surau Haji Hassan Sijangkang, RM40,000 dan banyak lagi tuan-tuan. Ini hanyalah sikit saja yang saya sebut. Jadi kita nak ambil contoh begini tuan-tuan, untuk sekolah ni tadi. Selagi mana pelajar ini belajar dekat Sekolah Kebangsaan Seri Puteri Cyberjaya ni tadi, dia duduk dalam kelas, dikelilingi oleh harta wakaf. Dia bersukan, dia melakukan aktiviti, dia menggunakan perpustakaan, dia duduk baca buku, dikelilingi oleh aset-aset wakaf. Duit sumbangan tuan-tuan. Selagi itulah pahala dia mengalir kepada tuan-tuan. Andai kata kita meninggal dunia satu hari nanti tuan-tuan, tapi ada pelajar, kita tak payah ambil ramai-ramai tuan-tuan. Ambil seorang pelajar sahaja. Dia belajar dekat sekolah rendah tu daripada tahun 1 sampai tahun 6. Kemudian dia melanjutkan pelajaran, dia berjaya, dia pandai. Kemudian dia jadi seorang yang berguna untuk masyarakat. Kemudian dia memulangkan balik usaha dia ni tadi, dia tunjuk, dia pulangkan balik kebaikan dia ni tadi, bertugas untuk masyarakat pula tuan-tuan dirahmati Allah. Macam yang kita buat sekarang ni tuan-tuan. Pahala dia mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia, selagi mana dunia ini belum kiamat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingatlah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam inqata 'amalahu illa min thalas." Matinya anak Adam itu semuanya terputus kecuali 3 perkara. Apa dia yang pertama? Sedekahun jariyah atau ilmu yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Yang pertama ni sedekah jariyah. Inilah yang disebut ulama, antaranya adalah wakaf. Kita berwakaf tunai hari ini, ditukarkan jadi kerusi roda untuk hospital-hospital tadi, ditukarkan aset-aset kekal dekat sekolah ni tadi, dekat masjid, dekat surau. Kita meninggal dunia dan dunia ini kiamat satu hari nanti, tapi pahala dia tidak akan habis. Pahalanya tidak kiamat, pahalanya tidak hancur, tapi Allah kira nanti di padang mahsyar. Itulah yang pertama, sedekah jariyah. Amal fardi, amal individu, kita buat, kita dapat. Yang keduanya tuan-tuan, pengorbanan harta kita di dunia untuk akhirat ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tuan-tuan dan rahmati Allah. Orang yang kerap bersedekah ketika dia hidup, termasuklah wakaf ini tuan-tuan dan rahmati Allah. Nanti apabila dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan masuk melalui pintu yang disebut sebagai babus sadaqah. Babus sadaqah, pintu sedekah. Orang yang masuk dalam syurga melalui pintu sedekah ini, tahu dah, dia ni recognized by Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana banyaknya dia bersedekah, banyaknya dia berwakaf untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk umat Islam keseluruhannya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, inilah yang kita korbankan. Kita kadang-kadang pelik tuan-tuan dirahmati Allah. Bagaimana dengan harta wakaf ni masjid boleh terbina? Bagaimana dengan harta wakaf ni pasar raya boleh terbina? Bagaimana dengan wakaf ni highway pun tak mustahil untuk terbina? Bagaimana dengan wakaf ni stesen minyak pun boleh terbina? Bagaimana dengan wakaf ni tuan-tuan yang dirahmati Allah boleh jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat? Padahal kita bagi cuma RM10 je. Sebab apa tuan-tuan dirahmati Allah? Sebab bukan kita seorang sahaja yang berwakaf. Kita kumpulkan ramai-ramai sama-sama berwakaf. Siap masjid. Kita duduk pula dekat kawasan tu, kita nampak, oh masjid ni dibina dengan wakaf, dapat sumbangan wakaf, semua duit orang ramai. Kita nak beribadah pun seronok tuan-tuan. Sebab itulah agama Islam ini agama ta'awun. Apa maksud dia? Maksudnya ialah agama yang bersama-sama, bantu-membantu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baiklah, kita live pun tak lama tuan-tuan, kita nak sampaikan perkara-perkara yang penting. Di samping kita ini sedang menyambut hari Arafah, perbanyakkan zikir, perbanyakkan amalan selain daripada kita ni dituntut untuk berpuasa. Dan jangan lupa untuk kita
sesuatu, kita nak ikut sama. Sama macam Saidina Umar dan juga Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Apabila Nabi declare kita nak pergi berperang, kita ni nak bantu sahabat kita ni, mereka ni dua orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah ni, berlumba-lumba. Jadi kalau boleh macam itulah tuan-tuan. Hari ni dapat dengar live Perbadanan World Selangor berkaitan tentang pengorbanan harta untuk akhirat. Kita terpanggil-panggil dan terus tak boleh nak tunggu-tunggu lama dah. Aku mesti nak buat. Jadi kita bersama-sama dengan yang lain tuan-tuan untuk sama kita berwakaf. Jadi di dunia ni tuan-tuan, alhamdulillah, wakaf kita ni kita nampaklah kita surau, kita nampaklah masjidnya, kita nampaklah sekolah dia, dan diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, sumbangan wakaf tunai tuan-tuan kepada Perbadanan Wakaf Selangor akan melayakkan tuan-tuan dan puan mendapat pengecualian cukai bermula 5 Mei tahun 2021 ni tuan-tuan. Tuan-tuan layak untuk mendapat pengecualian cukai di bawah subsection 4411D. Jadi di dunia ni pun kita dah dapat dah rezeki Allah kurniakan dapat pengecualian cukai daripada pendapatan agregat sebanyak 10%. Jadi untuk maklumat lanjut boleh hubungi kami, boleh tengok website kami, boleh tengok Facebook kami. Itu di dunia tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di akhirat tadi kita dah sebut dah tuan-tuan, inilah sedekah jariah, amal yang kita akan bawa, yang Allah akan kira nanti dekat pada mahsyar, dekat akhirat nanti tuan-tuan. Yang seterusnya kita ini Allah akan recognize, Allah kenal kita, Allah muliakan kita. Nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah dengan cara sedekah. Allah akan muliakan kita ni dengan pintu itu, pintu babus sadaqah, pintu sedekah. Jadi ada 7 pintu tuan-tuan. Antara yang kita cerita pada hari ini adalah pintu babus sadaqah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana nak wakaf ni? Allahu Akbar, mudah saja tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekarang semua online, semua main scan sahaja tuan-tuan. Jadi boleh layari website kami melalui FPX boleh, Snap and Pay boleh, Auto Debit boleh, kemudian potongan gaji pun boleh. Yang tambah menariknya tuan-tuan yang dirahmati Allah, potongan gaji ini melalui Perbadanan Wakaf Selangor serendah RM1 sahaja. Allahu Akbar, Masya Allah. Punyalah kita ni tuan-tuan nak buka orang, nak tarik orang, marilah sama-sama berwakaf dengan kami. Marilah kita berwakaf. Tak tinggi, potongan gaji serendah RM1 tuan-tuan. Potongan gaji serendah RM1 ni tuan-tuan, kali dengan 12 bulan baru RM12. Tapi dengan RM12 kita setahun tuan-tuan, kita boleh bagi sumbangan untuk masjid, sekolah, surau, 50,000. Allahu Akbar, malah lebih lagi. Ada masjid yang dapat jutaan sumbangan wakaf ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, hasil daripada seorang cuma berwakaf setahun RM12. Jadi kita buka hanya serendah RM1 saja tuan-tuan. Cuba kita tengok katalah kita makan tengah hari tuan-tuan, ataupun beginilah, kita ada RM50 juga tadi contohnya RM50. Kita nak pergi beli barang hari ni tuan-tuan, kita tengok meter minyak kita dah kurang, kita nak isi minyak RM20. Kita cerita marhain ya tuan-tuan, RM50 kita ada, isi minyak RM20. Tinggal RM30 tuan-tuan. RM30 ni tuan-tuan, beli pampers anak, dah katalah beli pampers anak, katalah ni contoh, katalah dah RM20. Tinggal RM10. RM10 ni boleh beli apa tuan-tuan? Dapat beli RM50 ni tadi, dapat isi minyak kereta RM20, beli pampers anak RM20, tinggal RM10. RM10 ni beli minyak, beli beras pun kalau 5 kilo pun tuan-tuan, RM10 ni tak lepas. Nampak tak tuan-tuan? Tak lepas. Kalau RM5 ni daripada RM10 ni tadi tuan-tuan, RM5 ni tadi kita belilah gula, barang-barang yang murah-murah ni, barang-barang nak masak, tinggal lagi RM5. RM5 ni isteri pesan untuk beli makan tengah hari tuan-tuan. Katalah RM4 nasi campur, RM1 air. Habislah tuan-tuan. Kemudian nanti petang kita lapar lagi, makan lagi. Malam kita lapar, kita makan lagi. Besok kita lapar, kita makan lagi. Tetapi dengan wakaf ni tuan-tuan dirahmati Allah, RM1 yang kita buat potong gaji, kita FPX hari, ada orang tuan-tuan FPX hari-hari RM1 dengan kami ni. Ada juga yang RM10 bulan-bulan. Kita ambil yang RM12 ni tadi, potongan gaji ni tuan-tuan. Setahun RM12. Tapi kenyangnya tuan-tuan, kekalnya tuan-tuan dirahmati Allah sampai akhirat nanti. Kalau kita lapar, kita makan, kita kenyang, kemudian kita lapar balik. Tapi janji Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah jariah ini, hari ini kita bagi,
kekal sampailah kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebar-sebarkan manfaat ini. Kempen potongan gaji RM1. Layarilah wakafselangor.gov.my. Kemudian melalui atau debit. Bukan itu sahaja, kita juga ada menyediakan produk wakaf emas. Kita ni ada banyak emas yang hubungi Perbadanan Wakaf Selangor, kita yang akan uruskan cara nak wakafkan wakaf emas tu tadi, tuan-tuan dirahmati Allah. Ingat, sebenarnya apa yang kita wakaf ni di dunia kita nampak. Kita boleh bangga tuan-tuan. Syukur Alhamdulillah aku wakaf hari tu hari. Nampak masjid ni dah siap. Aku wakaf itu hari. Aku nampak surau ni siap. Aku wakaf itu hari. Nampak anak-anak ni pergi sekolah. Sekolah tu sekolah wakaf. Alhamdulillah. Malah kita ke arah mewujudkan universiti wakaf juga tuan-tuan satu hari nanti. Sebab apa? Kalau kita lihat di Mesir, Universiti Al-Azhar, 1 tahun pengajian dia berapa genih sahaja tuan-tuan yang kita kena bayar. Berapa RM, ratus RM sahaja yang kita kena bayar. Sebab selain daripadanya itu, digunakan daripada manfaat wakaf tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi keuntungan di dunia, kita nampaklah aset wakaf tu tadi, dapat lagi pengecualian cukai macam yang saya sebut tadi. Di akhirat yang tadi kita dah senaraikan, yang kita dah sebut. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, wakaf ni bukan untuk sesiapa pun tuan-tuan dirahmati Allah, tetapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, untuk bantuan kita di alam kubur, sebagai pencen kita di alam kubur, sebagai tuaian hasil kita di akhirat kelak tuan-tuan. Kalau kita tak buat, siapa lagi yang nak buat untuk kita? Sebab yang pertama hadis tu tadi sebut sadaqatun jariyah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, hari ini special 9 Zulhijjah, hari Arafah. Sekali lagi saya ulang, selain kita ini disunatkan untuk berpuasa, perbanyakkan zikir, baca Al-Quran, dan ini dia sedekah dan wakaf. Panjangkan video ini, share-sharekan video ini, galakkan untuk berwakaf secara online supaya hari ini kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Sebab ingat, macam saya sebut di awal tadi, kita tak tahu, kita tak pasti adakah kita akan hidup pada hari Arafah 9 Zulhijjah tahun hadapan. Hari ini hari yang special. Besok kita tak tahu lagi sebab kita ada ataupun tidak. Jadi jangan lengah-lengahkan masa tuan-tuan. Ada berapa yang kita boleh wakafkan, terus kita wakaf. Layari website rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Dekat situ tuan-tuan boleh tengok lagi dekat mana lagi Wakaf Selangor dah agihkan duit wakaf ni tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk akhirnya sekali lagi saya suruh sebar-sebarkan kebaikan ini tuan-tuan. Bukan untuk orang lain, adalah untuk diri kita sendiri. Allah dah bagi peringat dah tuan-tuan, COVID-19 ini. Allah dah bagi peringat dah COVID-19 ini. Kita buka mata, kita celik hati, sihatkan iman kita. Motivasi untuk orang lain, kita bagi motivasi pada orang untuk sama-sama kita melakukan kebaikan, naikkan semangat orang untuk sama-sama kita berwakaf ini tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi saya mohon maaf terlebih dan terkurang perkongsian ringkas pada pagi hari ini. Jadi jangan lupa untuk follow, like dan share FB rasmi Perbadanan Wakaf Selangor ini untuk kita lihat lagi tazkirah-tazkirah ringkas, pengisian-pengisian, sumbangan-sumbangan wakaf yang kita dah salurkan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf terlebih dan terkurang. Ingat tuan-tuan dirahmati Allah, biar kita rasa nak demam bila tak bersedekah dalam tempoh seminggu. Jangan pula kita demam bila kita bersedekah. Bila kalau demam bila bersedekah, teringat cerita almarhum Tan Sri Ramli, haji bakhil lah tuan-tuan. Kita jangan jadi haji bakhil tuan-tuan. Sedekah demam, bila bersedekah demam. Kita nak tak sedekah tu rasa nak demam. Allahu Akbar. Dan ingat tuan-tuan, satu fadilat sedekah yang saya nak kongsikan, dawu mardakum bis sadaqah. Dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah penyakit kamu dengan sedekah. Nabi galakkan, lagi kita susah, lagi kita sakit, perbanyakkan sedekah. Dan ingat tuan-tuan, pesan Nabi apa dia? Wabak akhir zaman ni, ingatlah, bala, bencana dan musibah tidak akan melangkau sedekah. Jadi kita bertawassul dengan amalan sunat kita ini agar kita dipelihara Allah daripada wabak akhir zaman ini. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, insya-Allah kita bertemu lagi dalam live yang akan datang. Jadi saya mohon maaf terlebih dan terkurang. Kita tangguh dahulu atau kita tutup perkongsian ilmu ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insyaallah.